Assalamualaikum, selamat kembali kepada channel Faiz Radical. Okey, sekarang ni kita nak bercakap pasal PS5. Berapa ramai yang di luar sana sedang tertunggu-tunggu bila launchnya PS5 ni? Berbaloi ke kalau kita beli PS5 dengan PS4 yang kita ada sekarang ni? So, kat sini kalau kita nak tunggu PS5 ni keluar, apa-apa sekalipun, PS5 ni terpaksa tangguh sebab convention E3 2020 terpaksa ditangguhkan kerana ia dianggarkan untuk buat pada bulan Jun. Walau bagaimanapun disebabkan coronavirus ni, mereka terpaksa hold dulu untuk launch PlayStation 5. So kebanyakan yang saya tengok di Facebook, di IG, ramai yang dah mula start jual PS4 diorang untuk upgrade kepada PS5. Adakah ia berbaloi? Jom kita tengok apa spek-spek atau istimewanya PS5 ini daripada berbanding PS4 yang kita ada sekarang ini. Okey. Pertama sekali, adakah anda semua yakin PS5 tidak akan keluarkan PS5 Pro ataupun PS5 Slim yang lebih economical ataupun yang lebih ekonomi daripada yang kita telah tengok PS4 sebelum ini, di mana Sony telah mengeluarkan PS4 Slim dan Pro untuk pelbagai variasi demi mencapai kepuasan pelanggan-pelanggan diorang. Seperti yang kita tengok, setiap 4 tahun atau 5 tahun Sony telah pun merancang ataupun membuat persediaan daripada PS1 menjadi PS2, menjadi PS3 pun lagi menjadi yang paling TikTok sekarang adalah PS4. Tapi kenapa masa PS3 dia orang tak buat keluar PS yang PS3 yang lebih ekonomi ataupun yang pelik lebih advance? Kenapa yang PS4 Pro dia orang tak buat keluar PS5 terus? So, apa planning dia orang? Dia orang launch tu makin lama makin dekat, daripada 5 tahun ke 4 tahun, daripada 4 tahun kepada 3 tahun. Kalau korang boleh relate kepada sesiapa saja yang menjadi kolektor PS4, PS5, PS3 ni, masa tu terlampau singkat. Untuk anda yakin ke PS5 ni dia orang tak akan keluarkan anak-anak dia daripada PS5 Slim ataupun PS5 Pro? Okey, seperti yang kita tahu. Okey, kita terus jump kepada spek. Okey, kalau kita nak bincang pasal spesifikasi ni, of course lah PS5 ni lagi panggil apa? Lagi advance dia punya spek daripada dia orang dah jump kepada seolah menjadi satu PC di mana dia orang menggunakan prosesor AMD. Pada segi storage ataupun storan, dia orang dah upgrade kepada SSD. Yang baru nak berjinak ataupun gamer-gamer yang tak tahu apa itu SSD, orang kata senang nak cerita, SSD ni adalah satu hard disk yang boleh di top up. Hard disk yang di top up walau bagaimanapun PS ataupun walau bagaimanapun Sony dah cakap awal jangan terus beli storage SSD sebagai in advance dulu. Tunggu kami launch dulu sebab bukan semua SSD ni boleh dibeli sebarangan. Dia ada certain yang SSD dia orang akan lancarkan seperti 1TB ataupun 5TB. Kenapa dia orang nak lancarkan storage yang berlainan? Kenapa tak jual terus melalui PS5 yang sedia ada sekarang, seperti yang kita pernah tahu sebelum ni, dia orang jual 500GB ataupun 1TB. Kenapa nak perlu advance, nak perlu upgrade lagi? Maklumlah game-game yang dijual mengikut peredaran masa ni, dia makin lama makin advance, dia makin teknologi dia lagi kata FPS dia grafik lah makin tinggi, kerana dia PS5 ni dia nak support untuk grafik 8K untuk TV 8K. Tapi siapa yang nak ada 8K sekarang ni TV? So korang boleh fikir sama ada nak perlu upgrade SD ataupun tidak. Itu bergantung kepada game dan TV yang kita nak beli. Okey, setakat kalau guna TV biasa tak payah nak upgrade kot SD. Tetapi game-game yang dia akan dikeluarkan tidak akan mengeluarkan tidak akan menggunakan hard copy ataupun CD. Kemungkinan dia akan jual CD tu just untuk mother ibu pusat, ibu sawat, apa benda entah. Kiranya kalau korang beli Call of Duty, katakan Call of Duty, korang hanya nak main multiplayer, korang tak nak main mission, single player mission tu tak nak main. So dia akan jual anda CD yang
orang panggil apa yang edisi pertama sahaja. So bila korang sambung ke internet, korang just boleh pilih nak download sama ada untuk bermain multiplayer game sahaja, single player campaign sahaja. Okay, kalau kita tak ada internet yang kuat untuk bermain online gaming, so kita nak single player version saja, so kita just download untuk single player. So kalau kita boleh pilih jenis-jenis bahagian yang kita nak download. Andai kata kita beli first version yang CD COD punya tu, bila kita masuk and install, nanti kita boleh pilih sama ada kita nak main single version sahaja ataupun multiplayer version sahaja. So korang boleh pilih untuk download yang mana satu. So itulah satu upgrade yang PS5 buat, Sony buat untuk PS5. So supaya nanti korang tak perlu nak kalut lagi lah. So macam kalau beli bola, dia ada banyak-banyak jenis kan. Nak main pro player punya, nak main yang single player, nak main yang liga amatur ke apa yang jenis, nak main yang kan dia ada banyak macam tu lah, senang cerita. So korang boleh pilih nak download, nak main yang mana satu. Sebab tu dia kiranya Sony nak buat PS5 ni lebih more digitalized, nak buat sale atas CD lagi dah. Mungkin kebanyakan kalau kita game-game yang besar-besar ni, diorang jual dalam 2 CD, 3 CD, diorang tak nak buat dah. So mungkin diorang nak suruh kita download direct daripada Sony tu sendiri. So korang rasa ini lagi lebih membantu korang ataupun menyenangkan korang, itu korang yang buat decision sendiri. Okay, lepas tu yang ketiga saya nak cerita ni pasal controller. Okay, controller ni siapa kaki gamer dia akan tahu controller Xbox tu dia macam mana, controller PS4 yang latest DualShock tu macam mana. Bagi saya Xbox yang paling latest, dia punya controller tu lebih more user friendly. So untuk next PS5 dia orang almost nak tiru yang Xbox punya controller. Dia lebih, kalau kita pegang yang PS4 punya, dia lebih kecil. Okay, yang dia hanya menggunakan sistem DualShock. So untuk PS5 dia orang dah buat keluar satu nama dan satu upgrade di mana dia orang namakan DualSense. DualSense ni maksudnya kalau kita berjalan atau maksudnya kalau kita meredah rumput, dia punya geseran tu berbeza. Kalau DualShock dulu dia punya vibrate tu macam kasar. So untuk PS5 ini kalau dia ada beza antara berjalan atas rumput dengan berjalan di dalam lumpur. Kira yang lembutnya tak lembutnya, dia punya apa bezanya dia punya DualSense dengan DualShock. So kalau kita tengok gambar ni pun memang agak jauh berbeza. So dengan R2 dan L2 tu mungkin ada spring macam Xbox juga. So kita boleh tolerate untuk bila kita aim bow ataupun kita tukar peluru tu, dia punya dia punya R2 dan L2 tu ada sikit rangsangan lah daripada yang sebelum-sebelum ni. Kalau siapa yang pernah bermain dengan PS4. Okay, itu pasal yang kedua. Okay, pasal game. Yang game ni tak ada lagi yang dia orang keluarkan cakap yang PS4 ni boleh bermain di PS5. Okay, cuma antara game-game yang paling laku ataupun yang akan launch sekali, salah satunya adalah Unreal Engine 5, Observer System Redux, Assassin's Creed yang ni daripada orang panggil franchise yang paling laku daripada PS3 lagi. Kali ni tajuk yang dia keluarkan adalah Valhalla, Call of Duty. Ini paling favourite, Warzone. Okay, yang keempat Horizon Zero Dawn 2. Siapa suka yang ala-ala sci-fi punya magical macam tu, yang siapa pernah main dekat PS4, yang ni memang story dia memang agak menarik dia. Walaupun ia agak tak berapa open world macam GTA, tapi siapa yang suka memburu macam tu, bolehlah tunggu untuk PS5 nanti untuk Zero Dawn 2. Rainbow Six. Okay, Rainbow Six. Okay, apa ni? Untuk yang macam PUBG belum lagi ada ura-ura, tapi Fortnite akan ada keluar bersama PS5 nanti.
Okay. And then yang digembar-gemburkan akan turut keluar bersama, tapi tak, benda ni tak pasti lagi, tapi ada di dalam ada di dalam apa panggil kabar angin, iaitu GTA 6, di mana adakah ia akan dilancarkan di dalam bandar London, ataupun adakah karakter wanita akan keluar. So apa pun kita tak dapat pastikan apa lagi latest update, kerana PS5 ini tarikh yang betul-betul nak launch ni terpaksa ditangguhkan, sama ada dianya Disember ataupun Oktober, ada yang kata Ogos. So apapun, tahun ni juga dia akan keluar. And then antara harga yang ditawarkan adalah 499, iaitu retail price yang regular yang dia orang dah tetapkan 499 USD. Kalau Malaysia, kalau 499 USD ni kita kali dengan 4, jatuh pada dalam RM2,000. Sekarang ni berlaku sale di web-web dekat luar sana seperti Lazada, Seheng tengah melakukan penghabisan stok untuk PS4 Pro dalam 1400-1600 dah boleh dapat dah, sebabnya akan keluarnya PS5. So korang rasa patutkah sekarang kita ambil PS4 Pro ini ataupun tunggu sahaja PS5 keluar? Adakah harga itu berbaloi dengan anjakan sebanyak RM500 itu? Adakah ini berbaloi? So kalau nak ikutkan daripada grafiknya lebih kurang, kerana TV pun, siapa yang ada TV 8K sekarang ni? Tak ada siapa yang ada TV 8K tu, kalau tak silap dekat 18,000 lebih. Patut maintain just kepada PS4 Pro sahaja. Dekat PS4 Pro, kalau kita lebih menginginkan experience yang lagi padu atau power dengan PS5 DualSense ini, iaitu teknologi terbaru yang diorang cuba terapkan, mungkin kita boleh cuba atau tunggu PS5 kalau just nak kata main biasa-biasa saja. Oh ya, yang paling penting sekali, Sony lancarkan satu perisian di mana kita boleh stream online terus daripada PS5. Korang tak perlu nak beli video card lagi apa, macam kalau sekarang ni hanya Xbox saja boleh terus stream online melalui konsol mereka tanpa menyambungkan ke mana-mana PC ataupun sebarang video card. Okay, so sekarang ni PS5 boleh terus stream online daripada konsol mereka sendiri. Itu yang paling special sekali. So kalau kita bukan tak streaming masa PS4 Pro sudah cukup berbaloi. Okay, itu saja untuk hari ini. So anda decide sama ada PS4 Pro ataupun PS5 lebih lagi berbaloi untuk ditunggu. Okay, stay tuned.